Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya hari ini saudara Ezad Hadi bin Masaad. Jadi saya akan menemu bual saudara berkenaan isu yang tengah hangat sekarang ni di Malaysia dan di luar negara juga saya rasa. Kita sedang melalui zaman wabak virus COVID-19. Jadi saya akan menanyakan saudara berkenaan situasi semasa berkenaan wabak virus COVID-19 ni di Malaysia khususnya. Jadi soalan pertama yang saya akan ajukan kepada saudara yang berbunyi, adakah negara kita Malaysia mampu menangani masalah wabak virus COVID-19 ini? Okey, bagi saya lah, pada pendapat saya, kerajaan Malaysia ni mampu nak menangani masalah wabak virus COVID-19 ni. Tapi ia memerlukan masa yang lebih lama. Ada sebabnya mungkin kesilapan kerajaan pada MCO atau PKP yang pertama itu. Selepas kes sudah turun, lalu kira kes tu sudah turun banyak lah. Tinggal berapa angka je, sampai 1 angka, 2 angka je kan. Terus membuka laluan lah lebih kurang untuk rakyat-rakyat ni keluar pergi vacation ke tanpa mengikut, bagi saya tak mengikut SOP. Itu antara sebab lah. Lagi satu, saya memang yakin yang kerajaan Malaysia ni mampu untuk menangani masalah ni, kerana telah melakukan beberapa langkah-langkah seperti PKP, KPD, KPB, lebih kurang macam tu lah. Cumanya mentaliti setengah masyarakat yang melakukan perkara yang melanggar SOP. Okey, saya setuju dengan jawapan saudara Ezad Hadi. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menanyakan saudara kepada soalan kedua yang hangat juga sekarang ni. Di Eropah kita tahu sudah berjaya dengan perkara ini. Jadi soalan yang kedua, adakah proses vaksinasi ini merupakan langkah yang terbaik untuk menangani wabak virus COVID-19 ini? Okey. Ini benda yang paling saya sukalah kalau awak tanya soalan tu kan, pasal vaksin ni. Okey. Bagi saya proses vaksinasi ni adalah langkah yang sangat terbaik. Sebab dia adalah untuk kita mencegah diri kita ni daripada kena serangan COVID-19 tu dengan lebih teruk lah. Saya boleh tengok, sebab saya pun ada tengok berita-berita sebelum ni, orang kena COVID tapi dia dah ada vaksin tapi dia tak kena teruk. Kerana bagi saya, contoh saya ada beberapa saya baca dekat sosial media, kita boleh lihat di luar negara, contohnya negara Eropah lah, mereka melakukan proses vaksinasi ni dengan laju, dengan lancar. Kebanyakan ia berkesan 100%. Pengurangan kes-kes COVID-19 berkurang dengan mendadak, berbanding dengan Malaysia yang harus patut contohi negara Eropah. Tapi bagi saya tak boleh salahkan kerajaan Malaysia disebabkan COVID-19, disebabkan vaksinasi ni. Kerana yang saya tahu, kita negara Asia, untuk mendapatkan vaksin tu agak lambat berbanding negara Eropah. Disebabkan bagi saya macam demand Eropah, keperluan Eropah untuk vaksin tu melebihi daripada jumlah penduduk di Eropah lah. Di Asia terlalu lambat. So antara sebabnya vaksin tu lambat sedikit lah. Tetapi saya yakin dengan proses vaksin ni boleh berjalan dengan lancar jika kalau kita rakyat Malaysia, saya bercadangan lah, membuat vaksin ni rumah ke rumah, tapi mengikut SOP lah. Itu saja. Okey, baiklah. Kita meneruskan sesi temu bual ini ke soalan yang ketiga. Soalan ketiga ini saya ingin bertanyakan berkaitan masalah ekonomi lah. Jadi, adakah usaha kerajaan seperti bantuan prihatin dan e-belia sebagainya mampu mengurangkan masalah ekonomi dalam masyarakat kita dalam wabak virus COVID-19 ini? Okey. Nak kata
mampu tu pun saya tak sure lah. Mungkinlah mampu bagi golongan-golongan yang sederhana. Bagi saya, bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada golongan-golongan rakyat Malaysia ni tidak berapa berkesan, tidak berapa cukup lah bagi saya. Sebab bantuan dia sedikit lah. Bukan kita kata kita tak bersyukur, tapi bantuan tu tak kena dengan kita punya situasi, masalah rumah kita, macam mana nak bayar duit sewa, bayar duit kereta, makan lagi, minum lagi. Okay, tapi bagi saya benda tu, bantuan itu boleh diteruskan. Lagipun bukan setakat kerajaan juga yang memberi bantuan, ada juga NGO yang lain memberikan bantuan. Saya rasa bantuan kewangan ni adalah sangat penting lah untuk rakyat Malaysia. Baiklah, saya setuju dengan jawapan saudara Izzat berkenaan usaha kerajaan dan juga NGO sebenarnya yang banyak membantu untuk mengurangkan masalah ekonomi kita ni. Baru-baru ni saya baru tengok lah ada kempen bendera putih. Kiranya masyarakat nak tolong lah orang yang susah ni. Kiranya masyarakat pun usaha juga untuk bantu masalah ekonomi ni. Jadi seterusnya kita meneruskan sesi temu ngobrol kita kepada soalan yang keempat. Okey, soalan keempat ini berkenaan, kita tahu peratus pesakit yang kena wabak COVID-19 ni datangnya daripada pekerja kilang. Yeah. Jadi adakah wajar PKP diteruskan sedangkan rakyat biasa tidaklah banyak yang terkena wabak virus COVID-19 ni? Jadi adakah wajar PKP dilanjutkan? Okey. Jawapan saya bagi saya PKP ni harus dilanjutkan. Disebabkan benda itu adalah langkah-langkah yang utama lah. PKP tu benda yang utama lah kita menangani virus COVID-19 ni. Yang saya kurang setuju lah, kilang-kilang dibuka, ada yang secara tidak kena mengena langsung. Bukannya kilang perubatan, tapi kilang yang tidak perlu pun. Mungkin mereka boleh buka kilang tu tapi untuk stop cukup PKP tu saja. Lepas tu boleh tutup sementara untuk mengurangkan kes-kes COVID-19. Sebab saya tahu kes yang banyak ni semua berasanya daripada kilang lah. Kilang yang dibuka. Bagi saya wajarlah PKP itu diteruskan. Tapi tidak boleh terlalu lama, sebab ia mungkin akan menyebabkan ekonomi kita lebih menjunam. Itu saja. Baiklah, saya faham dengan jawapan saudara. Sebab saya lihat banyak masyarakat yang mengutarakan pendapat wajar ke tak kan PKP dilanjutkan. Ya, betul. Jadi soalan yang kelima ataupun soalan yang terakhir lah, saya ingin menanyakan, apakah kalau diberi peluang saudara Izzat Hadi untuk berucap, apakah nasihat ataupun sikit kata-kata lah kepada kerajaan dan masyarakat dalam usaha menangani wabak virus COVID-19 ini? Okey, nasihat saya lah, kita sebagai rakyat juga ada tanggungjawab lah untuk menangani COVID-19 ni. Contohnya tidak melanggar SOP, jaga SOP. Tu kalau kita nak pergi keluar beli barang, keluar rumah kan, ikut SOP lah. Bukan keluar saja-saja, keluar untuk hanya beli benda-benda keperluan. Itu satu penting lah. Lagi satu, kita tidak boleh terlalu memandang negatif dengan apa yang kerajaan buat sekarang ni. Sebab apa yang kita nampak, mereka pun bertungku lumus membantu Malaysia ni untuk mengurangkan kadar kes-kes COVID-19 ni. So, kita sebagai rakyat Malaysia harus berbangga kerana kita ada kerajaan yang boleh menjaga kita dari sektor kewangan, ekonomi dan sebagainya. Okey, saya rasa itu saja nasihat saya. Baiklah, terima kasih saudara Izzat Hadi bin Mas'ad kerana sudi menjawab 5 soalan saya pada hari ini. Sama-sama. Jadi kita doakan agar
negara kita Malaysia mampu menang dalam menghadapi wabak virus COVID-19 ini. Sama-sama kita doakan. Amin. Jadi itu saja pada hari ini sesi temu bual saya bersama saudara Ezhadi berkaitan dengan isu wabak virus COVID-19. Sekian, terima kasih.